A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi kita dalam sesi tadabbur kita pada kali ini. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua yang tetap masih bersama-sama dengan kita untuk mempelajari Quran, untuk mendengar serba sedikit tadabbur setiap daripada muka surat yang kita lalui sama-sama pada setiap kali sesi, insya-Allah. Jadi moga-moga kita akan mendapat keberkatan. Yang pertama, kita akan mendapat keampunan, kita akan mendapat kefahaman daripada Al-Quran, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman sedikit daripada Al-Quran ini, dan kita akan dapat menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau ditanya. Quran dah ada di hadapan kita, Quran dah ada dijual dengan mudah, dicetak dengan mudah, Allah Ta'ala mudahkan kepada kita, boleh download saja daripada internet dan sebagainya. Tetapi apakah yang kamu lakukan dengan Al-Quran tu? Adakah kamu cuba memahaminya? Adakah kamu cuba mendengarnya? Adakah kamu cuba dan sebagainya? Jadi jawapan kita adalah kita telah, ya Allah, cuba, dan salah satu daripada usaha kita ialah apa yang kita buat pada kali ini, insya-Allah. Moga-moga kita tak terlepas walaupun satu huruf, satu perkataan daripada setiap yang ada dalam muka surat. Kerana itulah maka kita buat melalui setiap muka surat. Kenapa? Kita nak pastikan bahawa tak ada muka surat terlepas, tak ada muka surat yang tidak kita lalui, tidak ada perkataan yang kita tidak lalui, ataupun tidak ada ayat yang kita tidak cuba untuk fahaminya benar-benar, insya-Allah. Sebelum kita teruskan, insya-Allah hari ini muka surat 130 daripada surah Al-An'am ayat 19 hingga ayat 27. Tolong bagi feedback insya-Allah, sama ada suara, gambar okey atau tidak, insya-Allah. Kita akan baca insya-Allah hari ini muka surat 130. Semua diharapnya dapat membuka mushaf jika ada kemudahan. Ayat kita ayat 19 hingga ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bih wa man balagh a innakum latashhadun annama Allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'un mimma tusyrikun. Sadaqallahul azim. Ayat kita baca tadi adalah ayat yang ke-19 daripada surah Al-An'am. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Ayat ini dikatakan oleh setengah ahli tafsir ialah kerana ada sebab nuzulnya. Walaupun ada yang tidak menyebutkan tentang sebab nuzul ayat ini, tapi setengah tafsir mengatakan iaitu orang-orang musyrik ini telah pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini telah meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka minta? Mereka kata, wahai Muhammad, dia kata, awak ni mendakwa bahawa Quran ni turun daripada Tuhan, turun daripada Allah, sebab orang Arab ni tahu bahawa Allah tu adalah Tuhan. Cuma mereka ni syirik. Bukan mereka tak tahu, mereka ni bukan menolak langsung Tuhan ni sebagai setengah-setengah yang berlaku pada setengah-setengah orang etis sekarang ni kan. Mereka ni terima Allah tu sebagai Tuhan, tapi mereka tolak Muhammad tu sebagai ni dan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan patung-patung berhala mereka lah. Jadi selepas daripada tu, mereka pun berkatalah kepada Muhammad ni, Muhammad, boleh tak kau ni mendakwa gini, boleh tak kau ni iktina biman yashhad. Jadi kenapa mereka kata ahlul kitab, yani yunkiruna, mereka kata, Muhammad, boleh tak bawa saksi yang menunjukkan bahawa apa yang bawa ni betul. Macam itulah, macam kalau kita cerita something kan, kita cerita something pada orang, kemudian orang tu kata, apa saksi? Ada saksi ke? Boleh bawa saksi ke?
Gitulah kan. Jadi mereka pun minta kepada Muhammad ni. Banyak mereka minta sebelum daripada ni, minta jadi dalam bentuk lelaki lah, minta dalam bentuk kertas lah, macam-macam sekali dah ni. Jadi Allah Ta'ala cerita semua. Jadi perkara ni sebenarnya berlaku juga sampai hari ni tetap ada yang seumpama dengan ni. Jadi bila minta kepada ni, mereka kata apa lagi? Dakwaan mereka kata orang ahli kitab pun menolak kamu Muhammad. Jadi maknanya orang ahli kitab tu siapa? Orang Yahudi, orang Kristian. Ada pada masa tu kan. Tapi walaupun tak popular, tak adalah di Mekah tu kan, tapi ada di luar Mekah ni ada. Mereka jumpa, mereka tak ada pun Muhammad. Orang ahli kitab pun tolak. Kristian, Yahudi tolak awak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya beritahu kepada mereka ni. Kul, katakan Muhammad kepada mereka ni, siapakah ayu syai'in akbaru syahadah? Siapakah yang paling besar sekali syahadah ni? Yang menjadi saksi paling besar sekali siapa? Langit apa ni nak kata ni, orang-orang tertentu ni kan nak jadi saksi, orang ni datang. Tak, terus Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada mereka, kulillah, katakan Allah lah yang paling besar syahadahnya, syahidum baini wa bainakum, Allah Ta'ala menjadi saksi antara aku dan juga kamu. Maknanya kalau kamu tak terima Allah, nak terima siapa lagi? Gitulah maksudnya kan. Allah dah menyaksi, menjadi saksi bahawa aku ni adalah rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tolak lagi. Jadi wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bih. Aku ni diberikan Quran ini untuk memberi peringatan kepada kamu. Peringatan apa? Kalau kamu ni menolak aku ni, bermakna kamu ni adalah masuk neraka kamu ni. Macam ni banyak kan benda-benda kan. Dan juga Al-Quran ni untuk sampaikan kepada liunzirakum bih, untuk aku beri peringatan kepada kamu dan memberi peringatan kepada waman balagh, iaitu dan juga kepada orang-orang yang sampai Quran ni kepada mereka. Iaitu maknanya semua manusia selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebab itulah menjadi kewajipan kepada para sahabat, menjadi kewajipan kepada para tabi'in, menjadi kewajipan kepada semua orang Islam sampai hari kiamat. Kewajipan mereka ialah ni yang dinamakan waman balagh ni, iaitu hendaklah menyampaikan Quran ini kepada semua manusia ni. Bukannya menyampaikan, memberitahu ni Quran, bukan. Memberitahu konten Quran, memberitahu isi Quran, memberitahu semua ni kepada seluruh manusia yang ada. Setiap hari manusia ni hidup ada yang baru lahir. Jadi tanggungjawab orang Islam sepatutnya, kalau kita saja, beberapa orang saja, pusat dakwah saja contohnya akan memberi tahu ni, tak akan sampai, tak akan dapat tercapai kerja ni kan. Jadi sebab itulah semua orang Islam, Allah Ta'ala dah bertanggungjawab dah. Wal takum minkum ummah, Allah Ta'ala, kita dah baca hari itu kan dalam surah Al-Imran, bahawa kita ni sebagai umat Islam adalah bertanggungjawab untuk memberitahu Quran ini kepada semua sekali manusia kan. Jadi kita kita sekadar kemampuan kita, orang Islam lain sekadar kemampuan dia, dan begitulah seterusnya. Kalau semua orang Islam ni buat kerja ni, insya-Allah kan waman balagh ni akan tercapai. Dan juga peringatan ini akan sampai kepada semua manusia, dan juga jin tu adalah kelompok. Jadi dalam tafsir Jalalain dia kata waman balagh ni ialah termasuk dengan jin. Jadi jin tu kerja dia menyampaikan kepada jin, manusia sampaikan kepada manusia. Kemudian a'innakum latashhaduna annama Allah alihatan ukhra. Sekarang ni tanya pula mereka tu. Mereka tanya kamu Muhammad cuba tanya pula mereka tu. Kamu ni yang kamu sembah ni kan, kamu ni ada saksi ke yang mengatakan bahawa Lata tu Tuhan, berhala ni Tuhan, ada kuasa-kuasa ni? Kamu ada saksi ke? Aku ada, saksi aku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ada saksi? Itulah a'innakum latashhaduna annama Allahi alihatan ukhra. Kamu kata bersama-sama dengan Allah ni, syirik lah maknanya kan, bersama-sama dengan Allah tu kan, Allah tu ada alihatan ukhra. Kulla ashhad, aku tak nak terima, aku tak nak saksi jadi macam kamu ni kan, saksi kamu saksi bohong. Kul innama huwa ilahun wahid, katakan Allah Ta'ala Tuhan yang satu saja, Tuhan yang esa. Yang kamu dakwa-dakwa ni semua adalah tipu. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan aku tak nak bersama-sama dengan kamu. Bari' tu makna tak nak bersama-sama, aku tak nak join kamu, itu bari'. Aku berlepas diri. Dalam terjemahan dia sebut biasa macam tu. Berlepas diri maknanya kau aku tak nak terima benda ni, aku tak nak bersama-sama dengan kamu apa yang kamu syirik-syirikkan ni. Jadi makna sekarang Nabi isytiharkan al-bara'ah, nama dia. Al-bara'ah ni maknanya berlepas diri, tak nak lagi join sekali, tak nak lagi bersama-sama, tak nak sekongkol dan sebagainya bersama-sama dengan orang-orang musyrik. Seterusnya allazina atainahumul kitab ya'rifunahu,
Sekarang ni mereka dakwa ni kan, apa ni, orang-orang ahli kitab pun ni, orang-orang Mekah ni kan, orang Mekah ni kata ahli kitab pun tolak kamu Muhammad, kami ni apa sangat kami ni. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala jawab lagi ni, orang Mekah semua nak beritahu ni, orang-orang ahli kitab ni, iaitu orang Yahudi, Kristian ni, sebenarnya allazina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kitab itu, ya'rifunahu, mereka ni kenal Muhammad, mereka ni tahu. Sebab apa? Dah ada dalam kitab-kitab Injil, kitab-kitab Taurat mereka. Jadi sebenarnya ada sebab tu mereka buat macam tu, mereka tolak, mereka kata macam tu. Jadi Allah SWT kata mereka ni kenal, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tu kenal anak-anak mereka. Siapa tak kenal anak dia, yang makna duduk serumah, tinggal serumah bersama-sama, mesti dia kenal kan, dengar suara pun tahu, dengar selipar pun tahu, dengar cara berjalan pun tahu, tengok pakaian pun tahu, bau pun tahu kan. Maknanya, jadi orang-orang kafir ni, ahli kitab ni, mereka ni kenal dari, sebab apa Allah Ta'ala kata kenal tak kenal ni? Sebab di kalangan orang Arab sendiri kadang-kadang mereka ni fikir ni anak mereka, tapi sebenarnya bukan anak mereka pun. Tapi Muhammad ni mereka kenal Muhammad ni. Sebab apa? Tercatat di dalam kitab-kitab Taurat bahawa sifat dia macam ni, sifat dia macam ni, sifat dia macam ni, sifat dia lahir yang di tempat ni begini. Tapi mereka tetap juga menolak kan. Jadi Allah Ta'ala kata makna mereka ni bohong lah, ahli kitab tu bohong. Mereka kenal pun, cuma mereka ni menolak kan. Allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Jadi daripada mereka ni, daripada min fahum la yu'minun, jadi allazina khasiru anfusahum, iaitu daripada ahli kitab ni. Ini maksudnya ahli kitab Allah Ta'ala jawab ni, orang-orang yang rugi, yang merugikan diri mereka. Khasiru anfusahum maknanya yang mendedahkan diri mereka daripada ahli kitab ni, mendedahkan kepada azab. Itulah mereka ni la yu'minun, mereka ni rugi serugi. Sebab apa? Allah Ta'ala nak beri sebenarnya, kalau ahli kitab ni dia beriman, dia akan dapat 2 pahala. Beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Muhammad, dapat 2. Tapi mereka ni rugi kan, mereka tak nak beriman. Jadi bila mereka tak nak beriman, hapus semua sekali kan, terhapuslah pahala kebaikan mereka sebelum daripada ini dan sebagainya kan, bersama dengan Nabi Isa, bersama dengan Nabi Musa, agama Yahudi, semua tu terhapus kerana penolakan ini. Kecuali ada beberapa orang saja daripada orang-orang Yahudi yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam dan juga lain-lain, dan juga tapi ramai orang Kristian pada masa itu yang masuk Islam, Masya Allah, seperti Najasyi dan juga orang daripada Najran dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala kata waman azlamu mimman, siapakah yang lebih zalim, yang lebih jahat, yang lebih teruk, gitu. Siapakah yang lebih teruk? Ini soalan mimman iftara 'ala Allahi kaziban aw kazzaba bi ayatihi. Siapakah yang lebih zalim? Allah Ta'ala gunakan perkataan zalim. Jadi bukan nak katakan zalim ni, biasanya faham orang Melayu kan, kita lah kan, kalau zalim ni maknanya ialah buat jahat orang, buat menzalimi orang kan. Tapi zalim ni yang paling top sekali ialah, zalim ni ialah bila seseorang itu menzalimi dirinya sendiri, bukan menzalimi orang lain. Zalim terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala macam ni, dia tolak. Jadi itulah orang paling zalim. Jadi Allah Ta'ala kata, tengok siapakah orang yang paling zalim, yang lebih zalim, yang dahsyat, paling dahsyat sekali, mimman iftara 'ala Allahi kaziba, orang-orang yang membuat pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna satu benda yang mana tak ada pun, tiba-tiba mereka kata kepada Allah. Mereka kata, sebagai contohnya kan, orang Kristian kata apa? Nabi Isa ni anak Tuhan. Mary ni isteri. Tengok kan, itu pembohongan terhadap Allah yang lebih dahsyat tu. Itu yang paling zalim kan. Jadi kalau kita boleh katakan, kalau ikut istilah Quran, adalah orang Kristian yang Trinity itu adalah paling zalim tu. Itu tak ada paling zalim. Siapa kata? Allah Ta'ala kata. Kita ikut saja kan di sini kan. Itu Allah Ta'ala nak ajar kita kan. Sebab itulah kita ajar pada anak-anak kita, bila anak-anak kita, cucu-cucu kita baca Quran kan bersama-sama kan, kita kena ceritakan benda ni kan, hakikat-hakikat yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, kepada orang Islam, supaya mereka ni faham. Inilah kan, yang lain-lain ni surat khabar ke, berita ke kan, daripada mana pun, daripada internet, daripada tak internet ke kan, sebagainya, semua tu adalah merupakan benda-benda yang ciptaan manusia. Ada sebab tu kan, semua kan mereka buat tu kan. Tapi kita ni sepatutnya kena faham Quran ni betul-betul, supaya kita ambil daripada Quran, supaya Quran ni akan membentuk cara fikir kita, cara fikir anak-anak kita, cara fikir keluarga kita, cara fikir masyarakat kita, masyarakat Islam kan. Seterusnya Allah Ta'ala kata, siapakah lebih zalim daripada orang yang macam tu? Kemudian Allah Ta'ala kata au kazzaba bi ayati, ataupun siapa lagi yang paling teruk kalau tak orang-orang yang kazzaba bi ayati, yang mendustai ayat-ayat Allah, mendustai, mengatakan Quran tu tidak,
Memang ramai sangatlah pada hari ini kan tak? Orang bukan Islam mengatakan macam tu kan. Mengatakan bahawa kalau mereka terima Quran tu daripada Allah, tu jarang-jarang sangat tidak beriman tapi mengatakan Quran tu daripada Allah. Itu jarang-jarang sangat kan. Majoriti mereka memang menolak kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, itulah orang yang paling zalim, innahu la yuflihuz zalimun, dan orang-orang yang zalim ni dia tak akan berjaya. Sebab tu sekali lagi kita kata ayat ni berkaitan dengan orang-orang yang syirik, berkaitan dengan ahli kitab, berkaitan dengan orang yang tak ikut Allah Subhanahu Wa Taala, tak beriman, mengada-ngada terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah orang yang sebenar-benar zalim dan mereka itulah orang yang takkan berjaya. Seterusnya kita masuk ayat 22 wa yauma nahsyuruhum. Sekarang ni masuk cerita Allah Taala balik semula kita kan kepada hari akhirat. Allah Taala nak cerita kepada kita gambaran hari akhirat, pada hari di mana kami akan kumpulkan mereka semua. Maknanya mereka tak boleh larilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa naqulu lil ladzina asyraku, dan Allah nanti hari kiamat nanti Allah Taala ceritakan apa yang akan berlaku hari kiamat. Allah Taala akan berkata kepada orang-orang yang syirik ni, allazi lil ladzina asyraku aina syurakaukum, mana yang kamu syirik-syirikkan tadi tu. Yang berhalanya, tak berhalanya, tak kira lah kan, apa yang kamu syirikkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mana Allah Taala kata aina syurakaukum allazina kuntum tazumun, yang kamu dulu mendakwa-dakwa sangat masa atas dunia tu kan, mendakwa inilah Tuhan, mana dia yang kamu sembah, kamu ikut, kamu habiskan masa dan sebagainya kan, mana dia? Allah Ta'ala tanya sekarang, summa lam takun fitnatuhum, kemudian Allah Ta'ala kata tidak adalah fitnah mereka. Fitnah sini maknanya adalah ma'ziratuhum. Tafsir Jalalain kata macam tu. Apa maksud ma'ziratuhum? Maksudnya ialah alasan maknanya. Minta maaf mereka. Ma'zirah tu maknanya ialah minta uzur, pemberi uzur, uzur yang mereka beritahu kepada Allah Ta'ala. Maknanya alasan kita katakan dalam bahasa Melayunya. Allah Ta'ala kata tidak adalah alasan mereka pada hari itu summa lam takun. Bila Allah Ta'ala minta macam tu, mereka pun katalah. Mereka kata apa? Dia kata alasan mereka, illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Mereka kata, tengok kata-kata mereka, pandai menjawab ni kan, menipu kepada Allah Ta'ala pun mereka nak menipu. Mereka kata apa? Mereka kata wallah, dia kata rabbina, tengok dengan siap dengan sumpah, demi Allah Tuhan kami, dia kata kami tak syirik pun. Dulu kamu syirik atas dunia, tiba-tiba kamu kata kamu tak syirik. Ini persoalan Allah Ta'ala cerita tu akan berlaku kan, maknanya pasti akan berlaku bahawa orang-orang syirik ni akan cari pandailah mereka ni kan, beralasan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata apa lepas daripada tu kan, unzur kaifa kazabu ala anfusihim. Tengok Allah Ta'ala kata, tengok kan ayat ni kan, Allah Ta'ala cerita dah siap-siap kan 1400 tahun dulu kan kepada Nabi Muhammad SAW, cerita dah kepada mereka ni, kepada orang syirik, tapi mereka ni tak nak beriman, tak nak beriman juga kan. Jadi Allah Ta'ala cerita, maknanya dah belakang Allah Ta'ala cerita kisah Nabi-Nabi, di depan Allah Ta'ala cerita hari kiamat, keadaan dia Allah Ta'ala cerita, tapi mereka tak nak beriman juga. Allah Ta'ala kata kepada unzur, tengok ya Muhammad. Unzur ni unzur ya Muhammad dan juga tengoklah wahai orang-orang yang beriman pada hari ini yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tengoklah kaifa kazabu ala anfusihim. Tengok tu mereka nak menipu tu. Tengok hidup-hidup lah kita katakan dah. Kalau kita sekarang red handed dah kan, memang salah, memang jahat kan, tapi tiba-tiba nanti hari kiamat mereka kata nak menipu lagi. Kaifa kazabu ala anfusihim. Kazabu ala anfusihim tu maknanya menipu hidup lah kan, menipu di atas diri mereka kalau ikut terjemahnya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, iaitu apa? Wa dhalla tu maknanya sesat tu bukan makna sesat, tapi maksudnya hilanglah mana? Berhala-berhala mereka, makanu yaftarun, yang mereka dakwa-dakwakan tu. Mereka kata ni Tuhan, mereka kata ni Tuhan, mereka ni ada power, semua tu dah tak ada dah. Yang kata ada kuasa, dakwah-dakwaan mereka tu semua dah hilang dah pada hari ni, pada hari akhirat. Kemudian Allah Ta'ala lagi, wa minhum man yastami' ilaik. Allah Ta'ala cerita di kalangan mereka ni ada yang dengar Quran. Wa minhum man yastami' ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Tetapi mereka dengar Quran ni, adakah mereka ambil faedah daripada Quran tu? Maknanya ada lah yang dengar kan, ada yang tak nak dengar, memanglah kan, dengar je Muhammad lari terus kan, Muhammad nak ceramah je lari tu kan. Tapi ada yang dengar ceramah, kita kata macam tu lah kan, ada yang dengar Quran kan, ada yang dengar penjelasan Islam. Tapi Allah Ta'ala kata wa ja'alna ala qulubihim akinnah, kami jadikan ke atas pada hati mereka tu akinnah tu makna penutup, makna artiyah.
Maknanya tak boleh masuk kan. Dengar telinga masuk, tak boleh. Dengar, tak boleh kan. Mereka faham, mereka tahu kan. Maknanya yang dengar ni lah kan. Tapi Allah Ta'ala tutup hati mereka. Tak boleh nak faham-faham juga. An yafqahu qulubihim akinnatan an yafqahu, sehingga nak faham Quran. Maknanya mereka dengar tapi mereka tak boleh nak faham Quran tu. Mereka tak boleh nak masuk, tak boleh nak menyelinap ke dalam hati mereka. Itu yafqahu. Itulah sebab tu kita katakan perkataan al-fiqhu ni, al-fiqhu yafqahu, maknanya al-fiqhu ni bukannya maknanya ialah kita tahu ilmu fiqh. Maknanya kan yang kita guna sekarang ilmu fiqh tu ialah satu benda. Tapi asal dalam Quran ni bila sebut yafqahu itu iaitu kerja hati. Kerja hati maksudnya ialah hati ni akan rasa tersentuh dengan Quran tu. Jadi Allah SWT sebut sini kan, hati mereka tak tersentuh pun sebab dah tutup. Allah Ta'ala tak tutup kan, tak tersentuh dengan bacaan Quran tu. Jadi bila dengar Quran, jadi ini wal yazbillah, kita tak nak yang kita ni kan, apabila kita dengar Quran kita tak tersentuh apa-apa. Jadi inilah masalah kita kan. Kita ni orang Melayu kan, bila kita dengar Quran ni bahasa Arab, jadi kita tak akan, jadi oleh kerana itulah maka ini usaha kita yang kita buat ni kan dalam sesi kita ni, iaitu supaya kita tersentuh bila kita dengar ayat-ayat Quran ni kan. Bila kita baca, kita cuba fahami sedikit, nanti kita baca lagi, insyaAllah kan kita akan cuba untuk rasa kan. Kenapa yang tak rasa ni ialah memang orang-orang kafir. Allah Ta'ala sebut sini kan, wa fi azanihim waqra, dan kemudian dalam telinga mereka tu ada waqra tu apa ni, satu benda yang menghalang untuk menerima, untuk mendengar dan menerima. Jadi dengar tu dengar saja, dengar tak terima maknanya. Dengar kadang-kadang setengah tu bukan tak terima saja, tapi dengar nak tengok cari kesalahan di mana. Kemudian nak tembak balik kan. Itu kerja dia kan. Kemudian Allah Ta'ala wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Sekali pun mereka ni, sekali wa in yarau, kalau mereka ni lihat semua tanda-tanda pun, tanda mukjizat benda pun dah, mereka tak nak beriman juga kan. La yu'minu biha. Mereka tak nak beriman, tak nak percaya. Kemudian hatta iza ja'uka yujadilunaka yaqulu allazina kafaru in haza illa asatirul awwalin. Sehingga bila mereka datang kepada kamu, ni dah dengar ni, ada pula yang datang kepada kamu, lepas tu berdebat dengan kamu, pompeng kita kata kan, yujadilunaka maknanya adalah benda kan, ceritakan ni tak setuju gini, apa kamu betul, kamu yang macam kita baca sebelum daripada ni, minta dengan kertas lah, minta dengan kenapa tak turun malaikat lah, macam-macam sekali. Yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in haza illa asatirul awwalin. Antaranya yang Allah Ta'ala sebutkan kata-kata mereka, dakwaan mereka, tuduhan mereka terhadap Muhammad ni ialah apa, mereka kata ini Muhammad ni bawa dongeng dah ni. Ni dongeng kan, kata kan. Apa tu dia kata, Allah Ta'ala kata asatirul awwalin. Ni cerita-cerita lama ni, cerita-cerita dah diambil daripada mana Muhammad ni kan. Cerita-cerita dongeng, dia pergi belajar macam-macam lah tuduhan dia kan. Itu antara tuduhan asatirul awwalin, antara tuduhan yang dituduh oleh orang-orang yang menentang dakwah kepada Nabi SAW. Perkara ni berlaku tak sekarang ni? Berlaku. Masih ada kan? Kita akan jumpa. Cuma tak berjumpa kerana kita kadang-kadang ni tak sampaikan Islam, tak kerja untuk menyampaikan Islam. Jadi benda tu bila kita tak buat, maka tak akan berlaku lah kan. Okey. Jadi kemudian wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Kita tengok sini kan, dekat-dekat bunyi dia. Tapi yang pertama tu Allah Ta'ala sebutkan mereka ini yanhauna anhu. Mereka ni melarang manusia daripada Nabi SAW. Maknanya mereka ni kalau orang nak pergi pada Nabi, jangan pergi. Macam-macam lah cara dia kan. Sebagaimana kita baca dalam sirah Nabi, ada yang bawa pergi beli penyanyi kan, supaya menyanyi, supaya menarik perhatian orang, maka dia buatlah pesta apa, konsert apa benda kan, supaya orang tak pergi dengar Muhammad ni. Itu macam-macam cara dia. Kadang-kadang ada yang buat bising kan. Bila Nabi start nak bercakap, dia start lah kan, pasang muzik dia ke pasang apa kan, tak tahulah kan. Dia buat bising yang pentingnya supaya orang tak dengar. Macam-macam cara. Yanhauna, mereka ni melarang, itu menghalang manusia daripada Muhammad ni. Dan kemudian wayan auna anhu, dan mereka sendiri pun menjauhkan diri. Mereka tak terima juga. Mereka sendiri tak terima, dan mereka pun melarang orang supaya mendengar Muhammad ni. Itu ada satu pendapat cuma mengenai ayat ini. Ayat ini kan, ayat berapa ni? Ayat 26 ni, iaitu ada satu pendapat ahli tafsir, dia mengatakan bahawa ayat ini adalah berkenaan dengan Abu Talib. Kerana Abu Talib ni yanhauna anhu. Abu Talib ni bukan melarang orang daripada daripada Nabi, tapi dia ni yanhauna anhu, makna dia menghalang orang daripada menyakiti Nabi. Itu satu riwayat yang mengatakan ayat ni berkenaan dengan Abu Talib. Maksud dia ialah Abu Talib ni
orang yang melarang orang daripada menyakiti Nabi, tetapi wayan auna anhu, tapi dia sendiri tak terima Islam tu. Itu satu pendapat lah, tak apa kan. Tapi yang asalnya, yang besarnya, yang majoriti ulama mengatakan bahawa orang-orang musyrik ni, orang-orang yang menentang Islam ni, orang tak nak pada Islam ni, mereka menghalang orang daripada Islam. Satu, tengok apa yang berlaku pada hari ni pun sama kan. Dan kemudian mereka sendiri pun tak beriman. Kalau mereka tak beriman saja seorang-seorang dia, tak apa kan, ini dah lah tak beriman, lepas tu pula menghalang orang lain pula. Gitu. Tapi kalau yang menghalang orang lain daripada Islam kemudian dia tu beriman, itu pelik, memang itu jarang berlaku kan. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa in yuhlikuna illa anfusahum, orang yang buat macam tu sebenarnya merosakkan diri sendiri kan, menghancurkan diri sendiri kan, menjatuhkan dia pada azab. Wa ma yash'urun, dan mereka itu tak sedar bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah merupakan penghancuran kepada diri sendiri, merosakkan diri sendiri. Walau tara iz wukifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Sekarang ni Allah Ta'ala cerita pula satu situasi lagi kan. Tadi satu situasi, banyak dah situasi tadi kan, situasi dakwaan, situasi menipu, situasi mereka ni tak dengar, tak faham Quran, kemudian tu mereka nak melarang orang daripada Islam dan sebagainya. Sekarang satu situasi baru pula, iaitu Allah Ta'ala ceritakan pasal hari kiamat ni. Apa dia? Allah Ta'ala kata walau tara iz wukifu, kalaulah kamu melihat. Jadi Allah Ta'ala gambarkan sini kan, macam betul-betul cuba imagine bukan imagine, tapi ni bukan imagine, tapi maknanya seolah-olah macam gambaran Allah Ta'ala yang betul-betul akan berlaku ni. Walau tara, kalau kamu dapat melihat, kata Muhammad, izwukifu, ketika mereka ni berada di hadapan neraka tu. Jadi kita imagine bahawa orang kafir ni akan diletakkan di hadapan neraka tu, sedang uridu wukifu ni maknanya didirikan, ditegakkan, maknanya diuridu, dihadapkan alan nar, sedang nak masuk neraka tu. Faqalu, pada masa tu mereka akan berkata, ya laitana, mereka katakan, nuraddu wala nukazzib, ya waila, ya minta maaf, ya laitana ni maksudnya ialah bestnya, macam itulah kan, bestnya kalau kita boleh balik ke dunia, nak balik ke dunia, mereka kata nak balik ke dunia. Jadi kalau kita fikir kan, tapi Allah ceritakan pada masa tu barulah mereka nak balik ke dunia. Dia kata faqalu ya laitana nuraddu, kita dikembalikan ke atas dunia ni, kemudian wala nukazziba, dan kemudian lepas tu kita tak nak menipu dah bi ayati rabbina, dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan ni. Kami tak nak kata dah Quran tu tak betul, kami tak nak kata, kami tak nak tolak Islam dah, kami tak nak tolak dah apa-apa yang datang daripada Allah ni, kami tak nak tolak, kami nak terima. Pada hari akhirat tu, bila duduk depan api neraka, barulah pada masa tu mereka nak kata macam tu. Allah Ta'ala kata wa nakuna minal mu'minin, Allah Ta'ala kata mereka pun konon-kononlah kami nak jadi orang beriman. Tengok kan, sebelum daripada perkara-perkara ni berlaku, maka marilah kita ajak semua sekali kan, bahawa sedar bahawa semua ialah kita beriman sekarang atas dunia ni. Adakah akan dikembalikan ke atas dunia balik bila dah masuk syurga, masuk pergi akhirat? No. Bila dah mati? No. Bila dah mati tak ada balik, dah hidup balik kan, kecuali mukjizat setengah-setengah. Tapi memang kalau manusia dah mati, dah tak ada lagi kembali atas dunia ni, maknanya tamatlah amalan dia. Jadi kalau nak beriman, kalau nak percaya, kalau nak yakin, kalau nak berusaha, kalau nak menyampaikan Islam, kalau nak berdakwah, nak berjihad, nak buat apa-apa, sekarang ni, atas masa atas dunia masih hidup ni kan. Jadi insya-Allah jumpa lagi dalam muka surat seterusnya, iaitu muka surat 131 dalam sesi akan datang insya-Allah. Harap-harap semua sahabat-sahabat semua masya-Allah kan dapat bersama-sama dengan sesi kita ini kan, pada setiap pagi pukul 6.15 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.